Projek Pan Asia, Jentera Angkasa Raya. Kemusnahan maruah British di Kuantan. Bukan betul, penglihatan saya berpusing. Hentikan, organ dalaman saya hancur. Pada ketinggian 10.000 meter, Emily Thorne, juru terbang Aceh Tentera Udara di Raja British, RAF, menjerit ketakutan. Pesawat yang beliau naiki beberapa jam yang lalu disindir sebagai mainan Asia Tenggara ialah F-35 Pancarona. Ia terbang dengan motor pembersih vakum. Jangan bodoh, beli sahaja buatan kami. Ejeknya sambil tersenyum sinis. Beliau masih tidak tahu. Di dalam enjin kecil itu, bersemayamnya raksasa. Ini adalah rekod kekalahan mutlak seorang wanita yang memandang rendah keupayaan Malaysia, di mana beliau dibakar bersama maruahnya dengan daya tujah 15 tan dan terpaksa tunduk hormat kepada Malaysia dengan lutut yang menggigil setelah mendarat. Sokonglah kebanggaan Malaysia untuk generasi seterusnya dengan menekan butang subscribe sebelum terlupa. Udara dingin yang membeku, tidak sesuai dengan iklim tropika, memenuhi hangar besar pangkalan udara di Raja Malaysia, Kuantan. Di tengah-tengahnya, bersemayamlah jet pejuang generasi seterusnya, F-35 Pancarona, yang dibangunkan oleh Malaysia dengan penuh keazaman. Nama tidak rasminya dalam Kementerian Pertahanan ialah Gagah Sakti. Mengelilingi Pancarona ialah delegasi pegawai kanan tentera udara di Raja British RAF, yang sepatutnya menjadi sekutu. Pandangan mereka penuh sinis. Ia adalah pandangan yang bercampur dengan rasa kasihan dan keunggulan, seolah-olah melihat adik yang kurang cerdik. Di tengah-tengah kumpulan itu, Major General Sir Alistair Macmillan sengaja mengeluh besar. General Macmillan ialah tokoh yang berpengaruh dalam program jet pejuang British dan dikenali sebagai Duke Besi kerana sifatnya yang keras kepala. Aduh, Tuan Azman, saya nasihatkan, batalkan sahaja projek ini. Dasandamuru Vudi Skari Targastumuru. Beliau mencampakkan tablet di tangannya kepada jurutera Malaysia tanpa rasa hormat. Kamu tahu di mana ibu pejabat GKIB berada, bukan di United Kingdom. Secara formal, kita adalah rakan kongsi setara, tetapi hakikatnya kami yang memegang kawalan. Kamu hanya perlu mengikut arahan kami dengan patuh dan membina bahagian luaran pesawat sahaja. Tuan Azman, Ketua Pembangunan Malaysia, mengetap bibir menerima tablet itu dalam diam. Di dalamnya terdapat COP, ditolak yang tidak terhitung banyaknya pada cadangan reka bentuk yang diserahkan oleh pihak Malaysia. Macmillan berjalan ke arah enjin XM9,1 yang dipamerkan di sebelah Pancarona. Beliau menendang ringan badan enjin yang ramping itu dengan hujung kasut kulitnya. Masalah utama ialah ini. Enjin ini terlalu kurus, bukan? XM9,1, enjin berkuasa tinggi bertaraf dunia yang dibangunkan oleh teknologi aeroangkasa Marathon. Ciri utamanya adalah kekompakan yang melampau, menjana daya tujah 15 tan setaraf dengan F-22 Raptor tetapi dengan diameter di bawah 1 meter. Ini adalah cutroof Malaysia untuk mengurangkan seretan aerodinamik dan memaksimumkan ciri halimunan. Namun, bagi Macmillan, ia kelihatan sangat rapuh. Maaf cakap, ini bukan pertandingan kraft tangan halus. Lihatlah Eurofighter Typhoon kami. Keberanian pejuang berat itulah bukti kebolehpercayaan. Berbanding ini, apa ini? Motor pembersih vakum. Di belakang Macmillan, seorang juru terbang wanita berambut perang, ketua skuadron Emily Thorne, tersenyum sinis. Beliau adalah seorang HE yang mengendalikan Typhoon dan mencatat skor tertinggi dalam latihan NATO. General, orang Malaysia ini pandai mengecilkan saiz. Mungkin mereka cuba membina jet pejuang yang boleh dibawa dalam poket seperti power bank. Ketawa tercetus daripada delegasi British. Juru teknik muda Malaysia menggigil dalam kekecewaan, tetapi Tuan Azman kekal tenang. Beliau memandang Macmillan dengan tenang dan bersuara. Menghakimi berdasarkan penampilan adalah satu penghinaan. Enjin ini mungkin kurus, tetapi isinya adalah raksasa. Raksasa, ya. Suhu masuk turbin 1,800 darjah Celcius. Ia menjana daya tujah yang kuat dengan menahan suhu lebih tinggi daripada mana-mana enjin di dunia. Macmillan ketawa mengejek. 1,800 darjah? Jangan bodoh. Itu melebihi takat lebur aloi nikel. Jika suhu setinggi itu dicapai, enjin itu sendiri akan cair dan menguap.
Ia mustahil secara fizikal. Itulah sebabnya saya kata, kami tidak boleh mempercayai kamu karena kamu menyerahkan data palsu. Ia bukan palsu. Bahan baharu yang dicipta oleh kejuruteraan bahan Malaysia telah memungkinkannya. Cukup. Macmillan menaikkan suara, udara di hangar bergetar. Kami datang bukan untuk bermain. Kami tidak akan melayan khayalan pihak Malaysia lagi. Peranan Malaysia dalam GCAP hanya terhad kepada pembuatan badan pesawat belakang. Enjin dan peralatan elektronik mesti menggunakan buatan British yang boleh dipercayai. Jika kamu tidak setuju, kamu boleh menarik diri daripada pembangunan bersama ini. Ia adalah ultimatum de facto. Arahan untuk membuang semua teknologi yang telah dibina oleh Malaysia selama beberapa dekad. Kesunyian yang berat menguasai hangar. Pada masa itu, seorang lelaki melangkah ke hadapan Kapten Hafiz, juru terbang ujian. Beliau berkata dengan tenang tanpa ekspresi, "Perkara yang lebih baik dibuktikan dengan tindakan, bukan? Saya akan terbang dan tunjukkan." Macmillan berkerut dahi. "Siapa kamu? Jika kata-kata saya tidak dipercayai, sila naiki pesawat ini sendiri. Kamu boleh buktikan dengan tubuh kamu sendiri, sejauh mana motor pembersih vakum ini boleh berputar." Itu adalah provokasi yang jelas. Ketua Skuadron Emily Thorne merenung Hafiz dengan mata tajam. "Menarik. Saya akan terima cabaran itu. Saya akan duduk di kerusi belakang dan menilai. Jika ia tidak seperti yang digembar-gemburkan, kamu akan berlutut dan meminta maaf. Setuju?" Hafiz berkata kepada Major General Macmillan dengan nada datar. "Jika data kami adalah benar, tarik balik penghinaan kamu terhadap teknologi Malaysia." Macmillan tersenyum sinis. Beliau yakin bahwa beliau tidak akan kalah. "Baiklah, Emily, pergilah. Awasi dengan teliti, supaya mainan Malaysia ini tidak pecah di udara." Piniko Raznasha. Maka, penerbangan penilaian takdir itu telah diputuskan. Tetapi pegawai British itu tidak menyadari bahwa di sebalik mata Hafiz terdapat api yang tenang, namun tidak pernah padam, seakan-akan kegilaan. Apa yang bakal bermula bukanlah sekadar penerbangan ujian. Ia adalah permulaan hukuman awam yang akan menulis semula hukum fizik. Hukuman awam melanggar hukum fizik. Di hujung landasan podium Kuantan yang disinari bayangan senja, jet pejuang F-35 Pancarona yang serba hitam berdiri tegak. Bagi ketua skuadron Emily Thorne, tentara udara di Raja British yang duduk di kerusi belakang. Penerbangan ini pada mulanya hanyalah pemeriksaan teknikal terhadap sebuah negara pulau di hujung timur jauh. Beliau adalah seorang veteran yang telah melalui pelbagai latihan dengan Typhoon, pesawat kesayangannya. Beliau tidak pernah ragu bahwa prototipe Malaysia, tidak kira betapa hebatnya, tidak akan dapat menandingi karya agung Eropah yang diasah dalam pertempuran sebenar. "Hafiz, kamu dengar? Tubuh saya sudah biasa dengan G-Force, tetapi saya bimbang tentang pesawat ini. Tolong pandu dengan cermat, supaya ia tidak pecah di udara." Emily bergurau, secara tidak sadar cuba meredakan kebimbangannya sendiri. Kapten Hafiz, juru terbang ujian di kerusi hadapan, membalas dengan tenang sambil memeriksa maklumat pada paparan head-mounted display HMD beliau. "Faham. Berhati-hati agar lidah kamu tidak tergigit. Pesawat ini mempunyai kuasa kuda yang berlebihan. Pariere stave, soriere stave." Saat tangan kiri Hafiz menyentuh tuel pendikit, throttle, jantung Pancarona, engine XM9,1 tam mula berdetak. Ia adalah bunyi yang berbeza daripada bunyi penyalaan enjin jet biasa. Raungan yang dalam, bergema di perut. Getaran, seolah-olah binatang buas yang dilepaskan dari sangkar, merebak melalui bingkai pesawat ke tulang belakang Emily. "Bebaskan brake." Berlepas. Seiring dengan bisikan itu, pendikit dilemparkan melepasi tujahan ketenteraan ke julat afterburner. Pada saat itu, fikiran Emily terhenti. Ini bukan pecutan, ia adalah pelancaran. Pecutan yang meletup-letup seolah-olah dilancarkan dari catapult kapal induk. Impak yang dirasakan seperti dipukul dengan tukul gergasi di belakang, memaksa udara keluar dari paru-paru Emily. Tepi penglihatan beliau menjadi putih dan kabur. Dengan jet pejuang konvensional, terdapat beberapa saat jeda antara permulaan larian di landasan dan mencapai kelajuan, tetapi Pancarona tiada jeda.
Lag antara operasi pendikit dan penjanaan tujahan adalah sifar mutlak. Pemandangan landasan terbang ke belakang seperti jalur, hanya 200 meter, kurang daripada 1/10 jarak kapal terbang jet besar. Pesawat itu memutuskan rantai graviti dan melayang. Detik berikutnya, Hafiz menarik kayu kawalan ke belakang. Sudut hidung pesawat menghala ke langit adalah 90 darjah, kenaikan menegak mutlak. Emily memandang papan pemuka, terkejut. Angka pada meter kelajuan tidak jatuh. Malah, ia semakin memecut sambil mendaki secara menegak. Dalam aerodinamik konvensional, jika sebuah pesawat dinaikkan secara menegak, beratnya menjadi rintangan, dan kelajuan akan hilang dengan cepat. Tetapi pancarona berbeza. Daya tujah yang dihasilkan oleh enjin jauh mengatasi graviti bumi. Major General Macmillan yang memerhati di bawah, tidak menyadari cerutnya yang terlepas dari tangan, merenung ke langit, tawa kering keluar dari mulutnya. Mustahil, ilusi optik. Itu enjin kurus, tiup rapuh, yang berdiameter kurang daripada 1 meter. Bagaimana ia boleh menolak pesawat 15 tan seperti peluru berpandu? Tuan Azman, ketua pembangunan, berdiri di sebelah, mula bercakap dengan tenang tetapi bangga, seolah-olah menjawab soalan Macmillan. Itulah intipati XM9. Nisbah tujahan keberat enjin ini mengatasi malah enjin F-119F-22 yang dikatakan terkuat di dunia. Azman memaparkan graf termodinamik yang kompleks pada tabletnya. Rahasianya terletak pada suhu. Suhu masuk turbin enjin ini ialah 1800 darjah Celcius. Ini jauh melebihi had dalam sejarah enjin aeroangkasa. 1800 darjah, Macmillan membantah. Itu jauh melebihi suhu di mana bahagian logam di dalam enjin akan cair. Saya kata itu bohong. Takat lebur alloy tahan haba nikel ialah sekitar 1,300 hingga 1,400 darjah. Walaupun dengan udara penyejuk, ia tidak mungkin dapat menahan 1800 darjah. Pada suhu itu, bilah turbin akan cair seperti gula-gula. Hazawarnya, saufornya seperti, tuan betul, jika ia adalah logam konvensional. Azman meneruskan dengan tenang, seperti seorang profesor yang sedang memberi kuliah. Sebab itu, Malaysia membuang logam. Apa? CMC, Ceramic Matrix Composites. Bahan baharu ini, yang ditenun dengan gentian karbon dan dikeraskan dengan seramik, jauh lebih ringan dan lebih tahan haba daripada logam. Malaysia adalah yang pertama di dunia menggunakan CMC sebagai komponen praktikal untuk bilah turbin berputar. Nazakanda, Morovikanda, Nazakanda Fuseshor, Nazakanda, Nazakanda Fuseshor. Penjelasan Azman membuatkan juru teknik British menggigil. Penggunaan CMC adalah teknologi suci yang diimpikan oleh pengeluar pesawat di seluruh dunia, tetapi tidak dapat direalisasikan karena kesukaran pembuatan. Dan kini, negara Asia Tenggara ini telah berjaya melakukannya di dalam enjin yang telah direka bentuk ke tahap yang melampau. Haba lebih panas daripada lahar dikawal sepenuhnya oleh bahan Malaysia dan diubah menjadi tenaga tulen. Perang elektronik dan kebangkitan raksasa. Pada ketinggian 8.000 meter, F-35, yang sedang mendaki secara menegah, menunjukkan tingkah laku yang lebih aneh daripada berhenti di puncak. Pesawat itu berpusing di udara tanpa kehilangan kelajuan. Dalam zon di mana pesawat biasanya akan hilang daya angkat sayap dan jatuh, pancarona mengubah trajektorinya dengan sudut tajam, seolah-olah terdapat rel di udara. Thrust vectoring. Dengan hanya hujung jari, padel di belakang enjin memaksa arah egzos. Trajektori pasca gerai postal yang lengkap, di mana arah hidung pesawat tidak sepadan dengan arah perjalanan. Sistem vestibul Emily musnah sepenuhnya. Rasa atas, bawah, kiri, dan kanan hilang. Hanya daya emparan yang kuat yang menggegarkan otaknya. Penglihatan beliau tenggelam ke dalam dunia kelabu yang dipanggil grey out, di mana warna hilang. G-suite-nya mengetatkan bahagian bawah tubuhnya, dan jantungnya berdegup laju. Emily coba mengulangi teknik pernafasan, tetapi pergerakan F-35 semakin tajam, mencabar had fisiologi manusia. Ini bukan dogfight. Ini adalah dominasi sebelah pihak. Prestasi yang menyedihkan, menjadikan keboleh lenturan Eurofighter Typhoon yang dibanggakannya kelihatan seperti basikal roda 3 kanak-kanak. Inilah teknologi Malaysia.
Dalam kesedaran yang semakin pudar, Emily melihat instrumen di kokpit. Angka yang dipaparkan adalah luar biasa. Suhu exhaust engine, kelajuan putaran, tekanan minyak semuanya dalam zon hijau. Walaupun mengulangi gerakan yang begitu melulu, sistem F-35 tidak menunjukkan sebarang tanda tekanan. Ia terus mengawal tenaga ganas itu dengan ketepatan jam tangan halus. Engine yang pernah disindir sebagai motor pembersih vakum itu kini kelihatan seperti raksasa jurang yang tidak dapat dilihat dasarnya oleh Emily. Walaupun semasa menghampiri pendaratan, gegaran Emily tidak berhenti. Roda mendarat menyentuh landasan, dan pesawat berhenti. Bunyi kanopi terbuka kedengaran seperti peristiwa yang jauh. Wajahnya, apabila beliau menanggalkan topeng oksigen, pucat lesi. Apabila beliau turun dari tangga pesawat, juru teknik Malaysia memapah Emily yang tersandung. Melihat adegan itu, Major Jenderal Macmillan berlari ke arahnya dengan muka merah. Emily, apa yang berlaku? Kerusakan instrumen atau masalah sistem oksigen? Macmillan terdesak mencari kecacatan pada pesawat itu. Beliau berhasrat untuk menyimpulkan bahwa juru terbang itu begitu letih disebabkan oleh kesilapan reka bentuk dalam sistem penyaman udara atau tekanan udara. Tetapi Emily menggeleng lemah. Tidak, Jenderal. Pesawat ini sempurna. Kata-kata itu bergema berat dalam kesunyian hangar. Ia adalah saat di mana Aceh Tentera Udara di Raja British secara rasmi mengakui kekalahan. Sempurna? Jangan bodoh. Mustahil enjin kurus sebegitu boleh melakukan gerakan mengarut itu. Ia mustahil secara fisikal. Macmillan menyerit. Di belakangnya, pegawai teknikal British melihat data dengan wajah pucat. Data penerbangan yang dihantar daripada sistem telemetri memusnahkan akal Macmillan. Nisbah tujahan keberat, kadar pusingan, prestasi pecutan semua item mengatasi rekod Eurofighter Typhoon lebih daripada 20%. Tetapi Marwah Macmillan enggan menerima fakta itu, walaupun pada saat ini. Beliau tahu bahwa jika beliau mengakuinya, karier beliau dan marwah industri aeroangkasa British akan runtuh. Oleh itu, beliau membuat pilihan yang paling teruk. Beliau coba mengatasi fakta dengan emosi, bukan logik. Saya tidak akan mengakuinya. Saya tidak mengakuinya. Macmillan menghampiri Azman dengan agresif. Ini adalah Hela. Ya, kamu mengganggu pendaria. Kamu pasti melakukan gangguan elektronik untuk mengelirukan keseimbangan juru terbang. Jurutera Malaysia yang pengecut. Itu adalah penghinaan. Azman mula menunjukkan kemarahan buat kali pertama. Tetapi Macmillan tidak berhenti. Diam, hanya terbang boleh dilakukan oleh akrobat sarkas. Tetapi ini adalah proyek ketenteraan. Intipati jet pejuang adalah keupayaan untuk bertempur. Macmillan melihat sekeliling dengan mata liar, merebut radio daripada pegawai komunikasi yang mengiringi beliau. Bentuk pertempuran sebenar. Buktikan sekarang. Apa kamu tunggu? Lancarkan Royal Wingman. Semua 5 unit MQ-285 BAT berlepas. Perintah itu membuatkan suasana di kedua-dua pihak Malaysia dan British membeku. Royal Wingman, yaitu drone jet pejuang tanpa pemandu terkini yang dibangunkan untuk menyokong jet pejuang berpemandu. Ia dikawal secara autonomi oleh AI, tidak mempunyai rasa takut seperti manusia, dan tidak mempunyai had physical G-force. Macmillan, tanpa segan silu, coba menggunakan drone-drone yang sepatutnya melindungi jet berpemandu sebagai anjing pemburu untuk menghancurkan pancarona. Penggunaan peluru hidup dilarang, tetapi serangan elektronik dan mock-lock-on dibenarkan. Kepung jet Malaysia yang kurang ajar itu dengan serangan 5 unit yang diselaraskan. Bakar litar dan pastikan ia tidak akan terbang lagi. Ia adalah pengisytiharan konfrontasi yang melampaui batas ujian. Azman melangkah ke hadapan untuk membantah. Tetapi beliau dihalang oleh Hafiz, yang baru sahaja turun dari kokpit. Memegang topi keledar di lengannya, Hafiz berkata dengan wajah yang tenang, tanpa setitik peluh. Tuan Azman, sila sediakan pesawat untuk berlepas semula. Isikan minyak penuh. Porajenai karena Anazarina Teshi. Hafiz, kamu gila? Mereka adalah drone yang dikawal AI. Dan 5 lawan 1, itu bukan lawan yang boleh dimenangi manusia. Kelajuan tindak balas drone jauh mengatasi refleks manusia. Lebih-lebih lagi, jika 5 unit menyerang secara serentak, tiada zon buta. Dalam akal fikiran,
ia adalah tindakan membunuh diri. Namun, di mata Hafiz, api yang gelap dan tenang menyala. Beliau tersenyum sedikit, senyuman yang berani. Sangat baik. Jika ia adalah manusia, saya perlu berhati-hati. Tetapi jika lawan saya adalah besi, saya boleh menghancurkannya tanpa rasa bersalah. Hafiz berpaling kembali ke kokpit F-35. Belakangnya seolah-olah meramalkan bahwa pertempuran yang bakal bermula akan menjadi pemburuan sebelah pihak. Persoalannya, siapa yang akan menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa? Hanya Macmillan yang masih tidak memahami. Suis terlarang, overboost. Setelah diisi minyak semula, F-35 Pancarona berdiri di hujung landasan. Berbeza dengan demonstrasi sebentar tadi, udara yang berat dengan niat membunuh tergantung di belakangnya. Lawannya ialah 5 unit drone jet pejuang tanpa pemandu, MQ-285 BAT, yang dilancarkan oleh British. Badan pesawat yang licin tanpa kanopi memberikan penampilan yang menyeramkan, seperti ikan laut dalam. Major Jenderal Macmillan mengumumkan dengan suara dingin melalui monitor di menara kawalan. Peraturannya mudah. Sama ada melarikan diri daripada 5 drone ini selama 5 menit atau mengunci lock-on salah satu daripadanya. Kedua-duanya mustahil, sudah tentu. Dengan isyarat mula, F-35 dan 5 Ghostbat berlepas ke udara secara serentak. Pada saat itu, pegawai kawalan Malaysia di bilik radar menarik nafas. Terlalu laju, pecutan drone melebihi jangkaan. Ghostbat terbang, tanpa teragak-agak seperti jet berpemandu. Walaupun dalam pusingan yang manusia akan memperlahankan kelajuan karena G-force, AI menolak hingga ke had kekuatan pesawat. Bayang-bayang 5 unit itu bekerja sama secara organik seperti satu makhluk gergasi, dan Hafiz telah terperangkap. Ini adalah teknologi kawalan multi-agent British yang dibanggakan. 1 unit bertindak sebagai umpan, 2 unit menyekat laluan, dan 2 unit lagi menyerang dari zon buta. Ia adalah formasi yang sempurna, seperti 5 pemain catur utama menyerang serentak. Hafiz mengendalikan pesawat dengan tenang, menggunakan thrust vectoring F-35 untuk mengelak lock-on dengan trajektori yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, setiap kali beliau mengelak, drone lain muncul di hadapannya pada saat berikutnya. Menjengkelkan. Sedikit nada cemas keluar dari mulut Hafiz. Kelajuan lurus unggul dengan kuasa engine XM9, tetapi lawannya menguasai kawasan itu. Perasaan bahwa jalan keluar perlahan-lahan dipotong. Ia seperti rama-rama yang terperangkap dalam sarang labah-labah. Peluh membasahi wajah Azman yang memerhati dari tanah. Ketua skuadron Emily Torne di sebelahnya menggenggam tangannya seperti sedang berdoa. Ini gila. Kelajuan penghakiman manusia tidak boleh mengalahkan kelajuan pengiraan AI. Masa depan beberapa saat akan datang sudah diramalkan. Pada masa itu, Major Jenderal Macmillan tersenyum sinis dan mengeluarkan arahan melalui komunikasi. Permainan tamat. Unit SCRS Typhoon mulakan serangan elektronik. Ia adalah taktik di luar peraturan yang paling hina. Eurofighter Typhoon. Skuadron langsung Macmillan yang menunggu di udara, memancarkan gelombang elektronik yang kuat. Ini sepatutnya adalah pesawat yang terbang untuk pemantauan latihan. Tetapi radar ECRS Mark II terbarunya bukan sekadar pengesan. Ia mempunyai fungsi jammer berkuasa tinggi yang memancarkan gelombang radio berarah untuk membakar radar dan peralatan komunikasi musuh. Perkara aneh berlaku di kokpit F-35. Paparan HMD tiba-tiba terganggu oleh bunyi bising. Penggera berbunyi, dan skrin radar diliputi oleh white noise. Sial, radar hilang, suara Hafiz menjadi rendah. Mata F-35 buta sepenuhnya. Bukan sahaja lokasi musuh, malah maklumat ketinggian dan kelajuannya sendiri terputus-putus. Walaupun jet pejuang generasi ke-6 yang terkini, tanpa mata elektronik, ia hanyalah ketulan besi berkelajuan tinggi. Kehilangan avionik dalam peperangan udara modern bermakna kekalahan. Suara Macmillan memotong siaran radio. Bagaimana, samurai Malaysia? Ini adalah peperangan modern. Zaman mengayun pedang sudah berakhir. Sistem yang unggul dan keupayaan peperangan elektronik itulah Raja Langit. F-35. Dalam keadaan buta, dilemparkan ke dalam jaringan kematian. Tanpa radar,
Beliau perlu mencari drone yang bergerak pantas hanya dengan penglihatan. Tetapi warna pesawat Ghostbat adalah kelabu malap yang sebati dengan langit. Mustahil untuk mengesan semua pesawat kecil yang terbang pada kelajuan supersonik itu dengan mata kasar. Amaran Lokon. Penderia pesawat menjerit, mengesan sasaran peluru berpandu. Musuh dari kanan, dari kiri, dan dari atas telah mengunci F-35 secara serentak. Checkmate. Macmillan menyalakan cerutnya, yakin akan kemenangan. Bilik kawalan Malaysia diselubungi kesunyian. Semua orang menyadari kekalahan F-35. Bukan perbezaan teknologi, Azman menggenggam penumbuknya dengan perasaan kecewa, kukunya menggigit tapak tangan. Ia adalah perbezaan dalam pengalaman operasi dan kelicikan terhadap peperangan. Adakah Malaysia, yang telah lama aman, tidak boleh melakukan kemenangan kotor ini? Sudah tamat, kata salah seorang pegawai British dengan nada mengejek. Menyerahlah. Melanjutkan ini hanya akan menyebabkan juru terbang kamu panik dan kemalangan. Di udara, F-35 dikepung. Drone-drone itu mengecilkan kepungan mereka dan berada dalam kedudukan serangan simulasi terakhir. Tiada jalan keluar. Mata elektronik buta, musuh 5 unit, sekutu sifar. Situasi yang mustahil. Tetapi dalam keadaan yang melampau itu, hanya ada seorang lelaki yang tidak berputus asa. Di dalam kokpit, Hafiz menghela nafas perlahan dan mematikan kuasa HMD yang berbunyi bising. Yang tinggal hanyalah langit biru di luar kanopi dan nalurinya sendiri. Tuan Azman, kamu dengar? Suara Hafiz sampai melalui radio yang penuh bunyi bising. Tiada sekelumit pun rasa cemas dalam suaranya. Sebaliknya, terdapat nada sinis, seolah-olah beliau sedang berseronok. Boleh saya buka limiter XM9? Azman mengangkat wajahnya. Limiter. Ia adalah peranti keselamatan yang ditetapkan untuk melindungi enjin dan tubuh juru terbang. Jika ia dilepaskan, XM9 akan memasuki zon melebihi spesifikasi katalog. Tetapi ia adalah bayangan tipis antara pesawat hancur di udara atau juru terbang hilang kesedaran akibat G-force. Hafiz, lawan kamu adalah mesin. Saya tidak nampak, tetapi saya boleh rasa haba. Kata-kata Hafiz membuatkan Azman terkesiap. Ciri-ciri enjin XM9 dan satu lagi fungsi tersembunyi dalam pesawat ini. Walaupun radar buta, F-35 masih mempunyai penderia yang boleh dipanggil naluri liar. Dibenarkan, tunjukkan kepada mereka kuasa tukul besi Malaysia. Han Proshe, Yuf Proshe, Antane Dane. Seiring dengan jeritan Azman, Hafiz mengangkat penutup Swiss merah di dalam kokpit. Macmillan berkerut dahi. Apa yang dia rancangkan? Dia enggan menyerah dengan baik. Pada saat berikutnya, udara bergetar. Semburan egsos yang berbeza daripada sebelumnya memancar dari muncung enjin F-35. Nyalaan afterburner berubah dari biru kepada putih dan kemudian kepada gelombang kejutan berlian yang hampir telus. Ia adalah warna yang terbakar oleh semangat jurutera mengatasi pengiraan sains. Overboost diaktifkan. Hafiz tersenyum. Binatang buas yang hampir mati itu telah bangkit pada saat terakhir. Persediaan telah selesai untuk merobek jaringan yang tidak kelihatan yang dipasang oleh Raf hanya dengan kuasa fizikal semata-mata. Dari sini, barulah pertempuran sebenar bermula. Nyalaan yang keluar dari muncung enjin F-35 membengkak secara ganas. Ini bukan afterburner biasa. Injap aliran bahan api dibuka sepenuhnya, dan bahan api disalurkan ke pembakaran enjin sehingga had mutlak, overboost. Ia adalah Swiss terlarang yang mengurangkan jangka hayat pesawat secara drastik tetapi memberikan kuasa Tuhan untuk beberapa menit sahaja. Amaran, peningkatan suhu, melebihi had. Hafiz mengabaikan bunyi amaran yang tidak beremosi itu. Di belakangnya kini terlekat seekor naga ganas, bukannya ketulan besi besar yang dipanggil F-35. G-force yang kuat membuatkan semua tulang di badannya berderit, tetapi senyuman terukir di wajah Hafiz. Lambat, serentak dengan Hafiz menarik kayu kawalan, F-35 melompat secara menegak. Kelajuan itu adalah dimensi yang membuatkan pecutan semasa berlepas sebentar tadi terasa hambar. 5 Ghostbat yang mengecilkan kepungan hilang sasaran dalam sekelip mata. Dalam algoritma ramalan AI, had fisiologi ditetapkan
untuk pecutan yang boleh dicapai oleh pesawat berpemandu. Manusia hilang kesedaran jika mereka melebihi 10G. Oleh itu, gerakan melebihi itu tidak perlu dipertimbangkan. Itulah kelemahan AI. Tetapi F-35 kini melonjak ke langit dengan pecutan yang secara santai melebihi 10G. Hafiz tidak hilang kesedaran karena beliau adalah superhuman. Sistem bantuan pernafasan anti-Gi yang dibangunkan oleh jurutera Malaysia dan kekuatan mental Hafiz sendiri memaksa had fizikal tubuhnya untuk ditembusi. Mustahil. Kadar pendakian itu aneh. Ralat data? Macmillan yang melihat monitor merungut. Angka pada altimeter diperbaharui pada kadar yang gila, ratusan meter sesaat. Dalam sekelip mata, beliau menerobos ke ketinggian 15.000 meter, memasuki zon stratosfera yang nipis udaranya. Dari sana, Hafiz menutup matanya dan merasakan langit hanya dengan naluri. Radar mati. HMD hanya memaparkan bunyi bising. Tetapi beliau boleh melihat 5 gelombang haba yang halus terapung di udara stratosfera yang dingin. Walaupun drone, ia akan mengeluarkan haba jika enjin digunakan. Bagi Hafiz, yang disokong oleh kuasa enjin XM9 yang luar biasa, langit sekarang adalah tempat perburuannya sendiri. Unit pertama, beliau membalikkan pesawat dan memulakan terjunan tajam, membiarkan graviti mengambil alih. Mengubah semua tenaga potensi menjadi tenaga kinetik, beliau menyerang dari atas musuh dengan kelajuan melebihi Mach 2.5. Satu serangan yang meninggalkan kelajuan bunyi. Ghost One hilang. Penilaian ditembak jatuh. Operator British membuat laporan seperti jeritan. Tiada sesiapa yang dapat melihat apa yang berlaku. Hanya fakta bahwa satu Ghost Bat tiba-tiba menyalakan lampu Downet dan keluar dari formasi. Bukan peluru berpandu. Potongan meriam pada saat berselisih. Bagaimana dia boleh mengenai sasaran tanpa radar? Macmillan panik. Tetapi serangan Hafiz tidak berhenti. Unit kedua, beliau mendaki semula dengan pantas. Kali ini menyerang dengan matahari di belakangnya. Seketika kamera menjadi whiteout akibat cahaya belakang. Hafiz secara naluri mengeksploitasi zon buta itu. Selepas terjunan pada kelajuan ultra tinggi, beliau menarik pesawat dengan pantas. Trajektori yang melanggar hukum fisik di mana pesawat membengkok di udara. Ghost 2 terkena, kawalan hilang. Drone kedua jatuh, tinggal 3 unit. AI telah belajar dan menukar taktik. Mereka menyerang serentak dari arah yang bertentangan, melancarkan peluru berpandu. Tembakan yang mustahil untuk dielakkan. Sia-sia. Hafiz menarik pendikit ke belakang dan brake secara mengejut di udara. Paddle thrust vectoring yang besar diaktifkan, dan F-35 melakukan gerakan kobra manuver berpusing di tempatnya. Ia tergantung di udara, seolah-olah terhenti. Kursus ramalan peluru berpandu musuh tersasar, dan semua serangan melepasi hidung F-35. Apa gerakan itu? Adakah itu silap mata? Itu bukan pergerakan jet pejuang. Seseorang dalam delegasi British menjerit. Ia adalah penghinaan kepada konvensi aerodinamik. Pesawat yang sepatutnya terhenti dan jatuh, dihentikan secara paksa di udara hanya dengan kuasa enjin. Dan yang lebih teruk, ia menggunakan tenaga putaran itu untuk bergerak ke kedudukan serangan seterusnya. XM9. Suhu meningkat. 30 saat lagi sehingga had turbin. Azman merenung monitor seperti sedang berdoa. Termometer enjin melekat di zon merah yang berbahaya. Tetapi haba itulah senjatanya. 3 ekor, 4 ekor, dapatkan semuanya serentak. Hafiz tidak membenarkan putaran itu mati, melukis spiral dan mengelilingi di belakang musuh. Drone-drone itu coba mengelak dengan terdesak, tetapi pecutan F-35 tidak mengizinkannya. Gabungan daya tujahan memburu musuh yang coba melarikan diri pada kelajuan berganda dan memaksa mereka tunduk. Lokon, tamat. Ibu jari Hafiz menarik picu kayu kawalan. Karena HMD belum pulih, beliau menyasarkan dengan matanya sendiri, meletakkan alat bidik di atas bayang-bayang musuh. Tembakan Gunsight pada Perang Dunia Kedua, tetapi ketepatannya mengatasi pengiraan AI. Ghost 3 dan 4 hilang serentak, semua unit ditembak jatuh, suara operator bergetar. Tinggal unit terakhir, pesawat pemimpin. Pesawat itu telah menyatukan semua data dan belajar pergerakan F-35. Ia tidak mendaki,
tidak menjunam. Sebaliknya coba mengambil posisi belakang F-35 dengan pusingan mendatar. Sudah belajar ya, tetapi ia terlalu mentah. Hafiz tersengih. Beliau menolak pendikit ke maksimum dan merempuh terus ke arah musuh. Lumba pada jarak dekat. Kedua-dua berada di laluan pertembungan. EI mengutamakan program, mengelak pertembungan, dan secara refleks mengubah laluan. Hafiz tidak melepaskan sedikit pun keengganan itu. Dapat. Hazin Karodora, Konsen, Hazin Karodora, F-35 meluncur ke tepi semasa berselisih drift di udara oleh muncung thrust vectoring. Hidung pesawat menghadap ke arah musuh, dan garisan tembakan meriam 20 halaf milimeter bersambung dalam satu garis lurus. Jatuh, bunyi tembakan kering bergema. Ghost Bat terakhir diselubungi api simulasi. Ghost 5 senyap, semua unit ditembak jatuh. Kebanggaan Malaysia, penyerahan Tuan Besar, kesunyian. Bilik kawalan dikuasai oleh kesunyian yang mutlak. 5 menit yang lalu, semua orang yakin F-35 akan kalah. Tetapi kini, apa yang dipaparkan pada monitor adalah 5 tanda ditembak jatuh dan siluet seekor raksasa terbang bebas di langit. Bohong, mustahil. Major Jenderal Macmillan rebah di kerusinya. Sistem yang dibanggakannya, AI, dan maruah British, telah dimusnahkan hingga ke akar umbi oleh hanya satu jet berpemandu, oleh hanya seorang juru terbang. Tuan Azman, kamu dengar saya? Suara Hafiz kini jelas tanpa bunyi bising, sampai. Saya terlalu bersemangat sedikit. Saya akan menyejukkan enjin sekarang. Mendengar kata-kata itu, Azman menjawab dengan air mata. Ya, kerja bagus. Itu adalah penerbangan yang terbaik. F-35 perlahan-lahan berpusing dan memasuki laluan kembali dengan lautan awan yang dicelup warna matahari terbenam di belakangnya. Penampilannya terlalu indah dan juga menakutkan. Enjin yang diejek sebagai motor pembersih vakum itu telah mencipta legenda dengan menghapuskan skuadron drone terkuat di dunia secara bersendirian. Ketua skuadron Emily Thorne menutup mulutnya dengan tangan yang menggigil. Ia bukan ketakutan, tetapi kekaguman. Manusia telah mengalahkan mesin, teknologi dan keazaman telah mengatasi sistem. Air mata mengalir di pipinya apabila beliau menyaksikan keajaiban itu. Hebat. Beliau benar-benar seorang ahli sihir. Orang bawahan Macmillan tidak lagi dapat berkata-kata. Penghinaan di hati mereka telah hilang, digantikan dengan ketakutan yang kuat dan rasa kegembiraan. Apabila ditunjukkan kuasa yang luar biasa, seseorang kehilangan keinginan untuk cemburu dan hanya boleh tunduk. Ini adalah pancarona Malaysia. Hari apabila dunia mula mengenali kuasa sebenar gagah sakti, senja semakin hampir. F-35 mendarat perlahan di landasan Podem Kuantan. Bunyi tayar menggigit asfalt bergema, dan payung seret terbuka seperti kelopak bunga. Penampilannya anggun, seperti pedang berharga yang kembali ke sarungnya selepas pertempuran sengit. Enjin berhenti, dan kanopi terbuka. Apabila Hafiz turun dari tangga pesawat, Major General Macmillan sudah berdiri di sana. Di belakangnya, delegasi British beratur. Keangkuhan yang ada sebentar tadi telah hilang sepenuhnya. Macmillan menanggalkan topinya dan tunduk dalam-dalam kepada Hafiz dan Azman yang berlari ke arahnya. Ia adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelum ini untuk seorang Jenderal Empire British. Kekalahan. Saya kalah, Tuan Azman. Suara Macmillan sedikit bergetar. Saya memandang rendah kamu. Saya menarik balik sepenuh hati kenyataan saya yang biadab tentang motor pembersih vakum. Itu adalah enjin yang paling indah di dunia. Azman tersenyum tenang dan menggenggam tangan Macmillan dengan kedua-dua tangannya. Permintaan maaf tidak diperlukan, Jenderal. Pujian terbaik untuk seorang jurutera adalah perkataan indah. Adakah kamu ahli sihir atau apa? Macmillan masih bingung. Tidak, kami hanya tukang yang tidak pernah berputus asa, Jenderal. Kami telah memandang ke langit selama beberapa dekad, kata Azman, merujuk kepada perjuangan untuk mencapai kedaulatan teknologi. Macmillan terkesiap. Sudah lama Malaysia bergelut untuk berdiri sama tinggi di arena teknologi, sering bergantung pada negara luar.
Beliau merasakan berat keazaman itu negara yang berusaha keras untuk kembali ke udara dengan kekuatan mereka sendiri setelah sekian lama bergantung pada teknologi asing. Ketua skuadron Emily Thorne melangkah ke hadapan dan berdiri di hadapan Hafiz. Matanya bersinar memantulkan matahari terbenam. Kapten Hafiz, belakang kamu terlalu jauh, tetapi saya tidak akan kalah lagi. Saya berbangga kerana dapat terbang bersama kamu dalam GCAP. Beliau berdiri tegak dan memberi tabik hormat yang tegas. Ia bukan tabik hormat formal kepada seorang pegawai atasan, tetapi penghormatan ikhlas daripada seorang juru terbang kepada juru terbang yang lain. Hafiz membalas tabik hormat tanpa kata. Lain kali, mari kita terbang untuk melindungi sayap masing-masing. Emily mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Maka, hari yang penuh kekecohan di Pudem Kuantan berakhir. Pihak British memutuskan untuk menerima sepenuhnya enjin XM9 dan teknologi bahan baharu Malaysia dan berjanji untuk melayan Malaysia bukan sebagai subkontraktor, tetapi sebagai negara pemimpin yang setaraf. Jurutera Malaysia dan British berdiri bahu-membahu melihat F-35 diangkat ke hangar. Negara-negara yang dahulunya bersaing kini sedang membina masa depan bersama. Di tengah-tengahnya, jantung Malaysia yang kecil tetapi bersemangat terus berdenyut. Macmillan menoleh ke belakang sekali lagi sebelum pergi, dan bergumam, Pancarona, nama yang bagus. Ia benar-benar angin yang mengubah zaman. Ia adalah saat angin baharu bertiup di langit Malaysia.